KPM. Berjalan-jalan melihat alam. Hai, cari kedai handbag tak jumpa pula. Mana kedai handbag? Ni kedai jual bendera ke apa ni? Ada bendera Timor Leste, Myanmar, Kemboja, Thailand, Brunei, Laos. Apa kaitannya ni? Ini kedai apa ni? Nak tanya dekat siapa ya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Saya Nurul Huda Abdul Aziz atau lebih mesra disapa Kak Yuyu. Hai, Kak Yuyu percaya ramai yang ketika ini sudah balik ke kampung ketika menonton siaran langsung Didik TV langsung dari Sri Pentas Bandar Utama ketika ini. Hai, kalau berada di kampung, sebelum cium tangan Wan, sebelum peluk atuk tu, ingat pastikan tangan anda bersih, gunalah gel pembasmi kuman untuk memastikan kebersihan, patuh SOP. Kalau boleh nak keluar dan masuk rumah, pakailah pelitup muka dan jagalah penjarakan fizikal. Kalau nak bertemu kawan-kawan di kampung sekalipun, ingat hashtag lindung diri, lindung semua. Jadi anda telah pun menyaksikan profil guru hari ini. Hari ini Kak Yuyu bersama dengan Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ini dia Cikgu Geografi Menengah Rendah tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar tentang topik Asia Tenggara. Tetapi sebelum tu Cikgu, kalau kita dah berpesan kepada penonton untuk patuh SOP, kita pun kena patuh SOP. Ya, betul. Saya nak menjemput Cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, saya mulakan dulu. Alright Cikgu, seterusnya saya pula. Saya pun tidak terkecuali. Untuk makluman semua sepanjang siaran ini, kami akan mengenakan pelitup muka. Jadi Cikgu, apa kaitan dengan kedai yang saya membeli sebentar tadi, benderanya, dengan topik atau mata pelajaran pada hari ini? Silakan Cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran geografi menengah rendah. Okey, topik dia adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara, bentuk muka bumi Asia Tenggara. Tu kita akan belajar. Okey, dua perkara. Kita akan berkenalan dulu dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara ni. Okey. Dan kita akan pergi kepada apakah jenis bentuk muka bumi yang ada di Asia Tenggara. Kita akan pergi satu persatu. Berkenaan dengan bendera itu adalah bendera yang ada di Asia Tenggara. Tahu tak apa itu Asia Tenggara? Kita akan rungkai selepas ini. Itu dia. Cikgu pun sudah seperti pengacara. Jadi Cikgu kita akan berhenti berehat seketika. Cikgu akan bersama dengan murid-murid untuk kita sama-sama mengenali Asia Tenggara. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula dalam Didik TV KPM bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz. Jadi sebentar tadi kita dah berkenalan dengan Cikgu Fitri dari SMK Sulaiman Bentong. Sekarang ini Kak Yuyu nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini untuk kita mengenali bendera negara-negara di Asia Tenggara serta bentuk muka buminya. Tak naklah buang masa. Jom kita bersama dengan Cikgu Fitri. Okey, saya teruskan. Terima kasih you. Okey, adik-adik di rumah, murid-murid di rumah, kita akan mulakan hari ini dengan topik Asia Tenggara, lebih kepada negara-negara yang ada di Asia Tenggara dan apakah bentuk muka bumi yang wujud. Di negara-negara Asia Tenggara. Kita pergi satu persatu supaya kita boleh rungkai, boleh faham dan kita dapat
manfaat daripada apa yang kita bakal pelajari pada hari ini. Okey, saya akan teruskan. Baik, cikgu, silakan. Dengan bentuk muka bumi Asia Tenggara, ni contohlah, contoh. Okey, mungkin murid-murid di rumah ataupun Yuyu sendiri mungkin pernah pergi ke luar negara, dia negara-negara di Asia Tenggara. Nanti kita akan ceritalah, berkongsi-kongsi cerita. Mungkin saya ada cerita saya sendiri. Murid-murid mungkin boleh kenang-kenangkan kembali apakah negara-negara yang pernah murid-murid pergi dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara ni. Dan mungkin you nanti boleh share dengan adik-adik di rumah, dengan saya, dengan rakan-rakan yang menonton rancangan ini untuk kita sama-sama meneroka bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Baik, cikgu. Okey, boleh faham Boleh, faham. Boleh faham tanda macam tu. Yes. So kita tengok lokasi Asia Tenggara. Asia Tenggara ni dekat mana? Okey, kita akan kenal dulu sebab nanti orang tanya Asia Tenggara, tahu Asia Tenggara, tapi di mana lokasinya? Dekat bumi ni di mana letaknya? Okey, so Asia Tenggara terletak di bahagian tenggara benua Asia. Sebab itulah dikenali sebagai Asia Tenggara. Asia di bahagian tenggara. Saya yakin murid-murid di rumah dah belajar dah. Okay. Mungkin Yuyu pun dah pernah belajar dulu zaman-zaman sekolah kan. Kita ada belajar tentang adanya utara, adanya selatan, adanya timur, adanya barat. So ada tenggara lah. Okay. Timur laut, tenggara, barat daya dengan barat laut. Okay. So tenggara. So terletak di bahagian tenggara benua Asia ni. Dah dibulatkan tu yang peta ni, peta dunia ni menunjukkan ada yang berwarna hijau tu. Dekat sana pun boleh tengok, dekat sini pun boleh tengok. Okey, yang berwarna hijau, dan saya bulatkan itu adalah dikatakan sebagai Asia Tenggara. Iaitu terletak di bahagian tenggara benua Asia. Bukan yang tenggara di Johor Asia tu ya? Sebab benua Asia ni untuk makluman murid-murid dengan Yuyu sekali, Asia adalah benua yang paling besar. Benua yang paling besar di dunia adalah benua Asia. So Asia ni luas, banyak negara dekat benua Asia, dan kita adalah sebahagian dari benua Asia dan Asia Tenggara. Okay, dari segi geografinya, kedudukan dia adalah latitude. Latitude ni agak-agak tahulah adik-adik di rumah. Tahu tak latitude? Adik di rumah dah belajar. You mungkin pernah belajar, mungkin terlupa ke apa ke. Latitude adalah garis lintang. Okey, garis lintang-lintang pada bumi ni. Bukan dia wujud secara semula jadi, tapi dia wujudkan untuk memudahkan menentukan kedudukan. Okey, latitude 11 darjah selatan hingga 28 darjah utara. Itu latitude dia. Dan longitude adalah garis bujur 93 darjah timur hingga 135 darjah timur. Itu adalah kedudukan dari segi garis lintang dan garis bujur dia. Yang tu kita tahulah. Nanti orang tanya dekat mana. So jawapan standard ataupun jawapan yang paling mudah murid-murid nak beritahu adik-adik di rumah dengan you sendiri adalah kat mana. Kalau orang tanya dekat mana Asia Tenggara ni, dekat tenggara benua Asia. Itu jawapan yang paling simple lah. Dan orang boleh faham, murid-murid di rumah pun boleh faham. Betul. Orang yang bertanya pun boleh faham, orang yang memberi jawapan pun faham. Betul. Okey, so teruskan. Terdapat 11 buah negara di Asia Tenggara. Okey, jangan terkelirulah, okey. Sebab ada negara-negara yang contoh negara selain daripada 11 buah ni di Asia juga. Dia ada Asia Barat, dia ada Asia Timur, okey. Dia ada Asia Selatan. Okey, kita Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ni ada 11 buah negara. Itu yang di awal rancangan tadi you sebut pasal bendera kan. Bendera-bendera tu adalah bendera yang negara yang wujud di Asia Tenggara. Dengar tu murid-murid. Asia Tenggara berbeza. Kalau ditanya ada 11 buah negara. 11 buah negara jangan termasuk dicampur adukkan ya. Jangan campur. Nanti Termasuk kata apa? Orang tanya kata Jepun salah. Tak. Asia Salah. Tenggara tak termasuk. Tak Dia termasuk. ada Cambodia. Betul ke cikgu? Betul. Thailand, Malaysia sendiri. Yang paling bagus 11 tu termasuk negara kita. Betul. Negara kita yang tercinta ni, Malaysia, termasuk dalam 11 buah negara Asia Tenggara. Kita akan pergilah dekat mana lokasi. Lokasi ni penting juga. Sebab orang kata zaman sekarang ramai orang nak pergi melancong. Pergi melancong kan. Mungkin berpeluang melancong ke luar negara. Macam saya terus teranglah, kalau tanya saya pernah pergi melancong ke luar negara.
melencong tak pernah lah. Melancong pun tak pernah. Okey. Walaupun saya belajar dekat overseas, seberang laut, tapi saya tak pernah pergi ke luar negara. Macam mana tu? Macam mana saya tengah fikir ni? Macam mana? Tak pernah belajar di overseas. Sebab saya belajar di Penang. Penang kan di seberang laut, di pulau. Okey. Tu kita santai-santai nak bagi faham, okey, you faham dan murid-murid di rumah semestinya boleh memahami apa yang cuba kita pelajari pada hari ini. Okay, saya teruskan Asia Tenggara ni lah. Peta saya paparkan di slide di sebelah saya ini. Okey, kita nak bercerita apa? Asia Tenggara terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Satu dikenali sebagai Tanah Besar Asia Tenggara. Tanah Besar. Tanah Besar ni dia bersambung dengan benua Asia. Yang kedua adalah Kepulauan Asia Tenggara. Maksudnya dikelilingi oleh laut. Tak bersambung dengan benua Asia yang besar tu. Contoh saya bagi, negara Malaysia, Sabah, Sarawak, dia tak bercantum dengan tanah besar. Tanah besar tu kan? Maksudnya kalau kita duduk di semenanjung Malaysia, kita nak pergi ke Sabah, Sarawak, kita kena naik kapal. Naik kapal terbang. Kapal laut. Boleh tak kita naik motosikal? Tak boleh lah, cikgu. Boleh. Naik basikal boleh. Macam motosikal tu kita bawa naik atas kapal laut, kita pergilah. Kita boleh lah. Tapi kalau melalui jalan raya tak boleh. Sebab dia adalah terletak di bahagian Kepulauan Asia Tenggara. Pulau. Kalau semenanjung Malaysia, dulu murid-murid saya selalu tanyalah, mungkin di rumah pun ada bertanya, boleh tak kalau kita nak pergi tengok rancangan ataupun tengok perlawanan bola sepak Liga Eropah contohnya, boleh tak kita nak naik motosikal pergi ke stadium? Boleh, sebab semenanjung Malaysia dia bersambung dengan benua Asia dan benua Eropah. Itu yang kita dengar ada yang buat macam perjalanan solo, ride solo dan sebagainya. Perjalanan solo, kayu basikal. Kayuhan solo dan sebagainya. Kayuhan solo, naik motor mesti boleh. Basikal pun boleh, jalan kaki pun boleh. Cuma sanggup tak sanggup je. Kita balik kepada apa yang kita bincangkan. Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia Tenggara. Tanah Besar Asia Tenggara terdiri pada Malaysia, semenanjung Malaysia. Myanmar, Thailand, Kemboja, Laos dan Vietnam. Itu adalah negara Asia Tenggara, Tanah Besar Asia Tenggara. Yang kedua adalah Kepulauan Asia Tenggara, iaitu Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Singapura, kan Singapura dikelilingi oleh laut. Betul. Brunei Darussalam, jiran kepada Sabah dan Sarawak lah, jiran kita. Indonesia, Indonesia ni yang bagusnya, Indonesia ni negara Asia Tenggara yang paling besar, paling luas. Dan mempunyai penduduk yang ramai. Dan banyak pulau-pulau. Banyak pulau-pulau yang cantik dan sebagainya. Kita akan rungkai tengok bila masuk bentuk muka bumi ni, kita akan tengoklah. Filipina dan Timur Leste. Ini adalah negara Asia Tenggara kepulauan. So janganlah kalau macam contoh nak pergi ke Singapura, mesti boleh nak naik motosikal pergi Singapura. Macam cikgu katalah, letak atas pengangkutan, lepas tu kita pergi. Boleh, sebab tak perlu letak atas pengangkutan. Bukanlah nak pergi Singapura sebab ada jambatan. Kalau kita nak drive lah ya. Kalau kita nak naik flight pun boleh, nak kapal terbang pun boleh. Bergantung kepada kemudahan yang disediakan. Adik-adik rumah pun sama-sama tengok, nanti kita boleh fikir-fikirkan, rancangkan. Nanti besar, nanti cita-cita nak pergi melancong ke luar negara. Kita habiskan dulu Asia Tenggara ni. Macam saya tanya, cikgu pernah ke pergi? Saya tak pernah pergi. Saya tak pernah pergi. Saya teruskan. Kita tengok negara di Asia Tenggara. Ni kita nak tengoklah, sebab tadi kita hanya kenal nama saja tapi tak tahu lokasinya di mana. Kita mula dengan di atas sekali. Yang anak panah tunjuk itu adalah Myanmar. Myanmar. Di bawah sedikit, seperti mana yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut adalah Thailand. Thailand ni rapat dengan kita sebenarnya. Sebab kita boleh pergi ke negara Thailand tanpa menaiki kapal terbang. Kita boleh contoh kalau pintu sempadan kita dengan Thailand adalah di Padang Besar Perlis. Dan rantau panjang di Kelantan. Di Kelantan. Seterusnya adalah negara Kemboja.
Kemboja ni jadi unik sikit sebab ada setengah istilah disebut Cambodia. Ada betul. setengah istilah disebut Kampuchea. Okey. Macam kita istilah biasa yang kita gunakan adalah Kemboja. Ini negara samalah. Jangan keliru pula. Kemboja, Cambodia, Kampuchea. Okey. Negara yang sama. Tapi bahasa rasmi yang kita gunakan adalah Kemboja. Faham Adik-adik faham Faham you? Faham. Macam boring je. Kalau cikgu suruh saya teka, semua pun saya boleh teka. Boleh teka, jangan sabar. InsyaAllah. Kita adik-adik rumah ni kita sama-sama tengok kan. Kita perlahan-lahan, cikgu. Perlahan-lahan supaya kita faham. Yang penting kita faham, dapat sesuatu. Dan ilmu ni kita bukan sahaja untuk peperiksaan. Tapi ilmu ni untuk kehidupan kita seharian. Betul. So ilmu ni tak adalah nanti semua benda tak tahu. Kita dah tahu dah. Oh, Asia Tenggara dekat mana? Apa negara dia? Okey, macam mana kita nak pergi? Okey. Yang seterusnya, of course, okey, semestinya negara kita yang kita cintai, Malaysia. Malaysia ada dua lah warna kuning tu. Satu adalah Asia Tenggara apa? Tanah besar. Tanah besar. Okey, yang kedua tu adalah Asia Tenggara Kepulauan. Betul. Seterusnya adalah Singapura, kecil je. Kecil negara je. Singapura antara negara yang mempunyai penduduk yang sedikit di Asia Tenggara. Saya teruskan lagi dengan tu anak panah kecil je dekat bawah tu. Ini adalah negara Timor Leste. Mungkin ada pernah dulu keluar istilah Timur. Tapi rasmi adalah Timor Leste. Negara berhampiran dengan negara Indonesia. Seterusnya semestinya yang warna pink tu warna Indonesia, negara jiran kita. Dan adanya Brunei Darussalam, adanya Filipina, adanya Laos. Dan adanya Vietnam. Ini cukup 11 buah negara di Asia Tenggara. Agak-agak boleh ingat tak? Lokasi dah ada adik rumah boleh ingat tak? Ini kita cuba teka-teka. Nak uji lah, kita dah belajar tapi kita nak pastikan bahawa apa yang kita belajar itu kita faham. Betul. Dan kita ketahui. Kalau tak faham, tak ketahui, kita tak ada dapat sesuatu. Saya yakin saya cuba perlahan-perlahankan. Tak naklah laju-laju sangat supaya adik-adik di rumah, murid-murid di rumah yang menyaksikan rancangan ini faham dan dapat sesuatu manfaat dari apa yang saya sampaikan. Sebab nampak Yuyu pun memang nampak dia punya kefahaman yang tinggi. Dah biasa cikgu, melancong sebelum pandemik lah cikgu. Sebelum pandemik tapi kita boleh ulang balik. Tapi dengan syarat kita jagalah. Patuh SOP. Yes, itu penting. Patuh SOP, jaga apa yang sepatutnya kita jaga. Betul cikgu. Kita nak uji. Kita nak uji diri. Saya nak uji diri murid-murid dekat rumah. Mungkin saya bercakap umpama macam cakap seorang. Kita uji apa yang ada di studio. Saya lah orangnya yang akan diuji. Orang yang diuji lah. Nak uji murid-murid di rumah. Kita tak nak uji semua. Dia ada berapa buah negara tadi? 11. Kita nak bagi 5 je. 5 maksudnya je. separuh. Separuh lah. Sebab kita target dapat tahu separuh. 5 yang kita ketahui ni semestinya yang lain juga kita akan ketahui. Tengok satu-satu. Mungkin saya berikan lokasi dia. Sebutkan nombor dia. Dan Yuyu boleh bagi dan adik-adik rumah pun boleh sama-sama beri jawapan. Jangan jerit-jerit pula kan. Kita beritahu satu persatu. Kita tengok satu. Yang ni. Anak panah ni. Warna apa saya tu, nomborkan dia sebagai nombor 1. Berwarna hijau tu. Hijau bersambung terang dengan Semenanjung. Jawapannya adalah Semenanjung Malaysia. Thailand. Yes. Saya nak kata bagus kan? Taklah, tapi saya bagi bijak. 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 Ini adalah negara Thailand. So kita kena tahu juga saya kaitkan Thailand ni. Apa yang best dekat Thailand ni? Semestinya kita banyak menggunakan ataupun mendapatkan bekalan beras, nasi daripada negara Thailand. Yang kedua, yang warna kuning terang sikit, bukan Malaysia. Bukan yang tu cikgu. Yang warna kuning itu saya adalah... Saya nomborkan dia sebagai 2. Yang cikgu kata tadi, Kemboja atau istilah yang lebih dikenali sebagai Cambodia dan juga Kampuchea. Kampuchea, betul ke cikgu? Saya bagi
bintang lah. Tadi Oh, bagi ada bagus dia bintang bagi pula. bintang. Sebab kat sini pun ada bintang satu. Tak nak ada satu. okey. Bintang ni ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Saya bagi 5 bintang. Oh, Dekat Yuyu. Okey, untuk jawapan yang nombor 2. Murid-murid kena jawab juga di rumah. Nombor 3 pula. Kita pergi pada nombor 3. Okey, nombor 3 ni. Yang tu yang kecil terletak di bawah itu dekat bawah. adalah Timor Leste. Kita bagi nombor 3 dan jawapan ni adalah Timor Leste. Okey, sempadan dengan negara apa? Sempadan dengan negara apa? Itu kepulauan tu Indonesia tu, cikgu. Yes. Sebab tu saya kata kita tak uji semua. Kita uji 5 je. Bila kita tahu 5 yang diuji ni, automatik kita akan ataupun secara langsungnya kita akan dapat mengetahui apa negara jiran dia apa. Betul. Macam tu. Okey, yang keempat. Ni dia tak ada bersambung dengan negara lain ni. Dia berdiri sendiri je. Itu. Okey, dia kepulauan. Okey, negara Asia Tenggara kepulauan. Saya nomborkan sebagai nombor 4. Apakah negara ini? Filipina. Filipina. Okey, Filipina. Dan yang kelima, atas daripada Kemboja tadi. Atas daripada Kemboja Kemboja tadi, adalah Laos ke, cikgu? Laos. Betul ke? Laos, betul Okey. Laos. Okey. Betul Laos. So 5 ni tadi saya adalah 1 saya bagi 5, 5, 10, 15, 20, 25. Ada 25 bintang. Okey, untuk diberikan adik-adik di rumah yang dapat menjawab dan semestinya yang diuji di studio bersama saya adalah Yuyu. Terima kasih, cikgu. Okey, faham ya? Faham, cikgu. Okay. So sebut pasal negara, dekat sini ada kat depan saya ada bendera-bendera lah. Saya tak letakkan semua. Okey, tak letakkan semua. Sebab apa tak letak semua? Sebab kita nak bagi tugasan dekat adik-adik kat rumah. Tugasan dekat rumah. Apakah tugasan itu? Sama-sama kita buat carian okey, melalui enjin carian di internet. Okey, apakah bendera-bendera bagi Asia Tenggara? Kita dah tahu negara, nama negara. Apa salahnya kita cuba meneroka apakah bendera-bendera dan setiap negara dia ada identiti bendera masing-masing. Yang paling signifikan, cikgu, saya lihat di kalangan negara-negara Asia Tenggara ni, yang paling signifikan yang kita lihat mestilah negara tercinta kita, Malaysia, yang mempunyai bulan sabit dan juga bintang dan juga 14 jalur. Tetapi cikgu, saya tertarik dengan bendera Cambodia yang ada unsur bangunan sebenarnya yang sangat terkemuka. Seni bina. Mungkin cikgu boleh tunjukkan bendera Cambodia bersama murid-murid. Dekat sini. Kemboja ataupun Cambodia, bendera Cambodia dia meletakkan ciri binaan. Minta cikgu pegang lama sikit. Ciri binaan. Yang melambangkan identiti negara dia. Macam kita ada bulan, ada bintang, ada warna yang menggambarkan mungkin kalau merah keberanian, kuning kedaulatan. Macam negara Kamboja dia ada warna dia tersendiri, merah dengan biru, dan dia ada seni bina yang melambangkan keutuhan sesebuah negara. Keutuhan sebuah negara. Ini contoh negara Kemboja. Begitu juga dengan negara-negara lain. Mungkin ada adik di rumah, bukan mungkin lah. Cari, jangan tak cari. Mesti wajib. Dapatkan, kenali. Sebab bendera. apa? Kita kenali dan cintai negara kita. Sambil pada masa yang sama, kita cuba untuk mengenali negara lain dan cuba untuk mengenal pasti keunikan negara tersebut. Betul. Sebab setiap negara dia ada keunikan tersendiri, kelebihan masing-masing. Betul. Jadi cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Adik-adik, sementara kita berhenti berehat, jangan lupa untuk gunakan enjin carian dan kenali bendera-bendera negara-negara di Asia Tenggara. Kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula dalam kelas geografi bersama Cikgu Fitri dan saya, Kak Yoyo. Okey, murid-murid. Tadi Kak Yoyo ada tanya kan? Dah cari ke gambar bendera-bendera negara-negara di Asia Tenggara ni? Dah dapat tengok macam mana bendera-benderanya? Siapa yang belum tu,
segeralah dapatkan bantuan ibu bapa, kakak dan abang agar murid-murid maklum bagaimana agaknya rupa dan warna bendera-bendera 11 buah negara di Asia Tenggara. Jadi kita akan teruskan kelas kita bersama Cikgu Fitri hari ini. Kita nak kenal muka bumi, bentuk muka bumi, sungai, tasik, banjaran dan sebagainya. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih you. Sama-sama. Okay, terima kasih murid-murid rumah kerana sudi cari Bukan paksa tahu, tapi mesti cari. Okey, kerana ilmu kita kena cari. Kalau kita tak cari, kita tak tahu. Betul. Bila kita tahu, kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita. Kita boleh kongsikan dengan ibu bapa kita. Kita boleh kongsikan adik-beradik kita. Dan bila kita berilmu, kita akan menjadi seorang yang hebat. Betul. Okey, kalau tidak ada ilmu, kita kurang. Bukan tak hebat, tapi kita bila nak cakap tu kita rasa macam sukar sebab kita tidak ada pengetahuan. Okey, kita tambah pengetahuan kita pada hari ini dengan tanah tinggi di Asia Tenggara. Okey, tanah tinggi di Asia Tenggara dikira sebagai bentuk muka bumi. Okey, murid-murid di rumah saya yakin semua dah tahu tentang bentuk muka bumi kerana murid-murid dah belajar. Okey, dah pelajari topik tersebut. Tapi fokus kepada tanah bentuk muka bumi di Malaysia. Tapi kali ini adalah fokus kepada bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Kita tengok yang pertama adalah tanah tinggi di Asia Tenggara. So, kita tak nak sebut semualah. Kalau sebut 11 buah negara tu tak habis kita ni. Tak cukup masa Kita pilih-pilih. Okey, mana yang popular? Mungkin ini sebagai penambah semangat kepada adik-adik murid-murid di rumah untuk pergi nanti Macam saya pun sentiasa bersemangat nak pergi tapi tak pernah sampai lagi. Okey. So terdiri daripada banjaran Gunung Lipat Muda dan Gunung Lipat Tua. Apa Gunung Lipat Muda dan apa yang dikatakan dengan Gunung Lipat Tua? Gunung Lipat Muda ni dikatakan berusia kira-kira muda lagi ni muda lagi. Gunung Lipat Muda usia dia lebih kurang 35 juta tahun dahulu. Itu yang muda. Itu yang muda. Kalau yang tua tu berapa umur dia agak-agak? Agak-agak berapa? Muda 35 juta tahun dahulu. Mungkin 100 juta lebih tahun dahulu cikgu. Okey, lebih 100 juta tahun dahulu. Itu Gunung Lipat Muda dengan Gunung Lipat Tua. Nanti kita ada kaitan, kita nak cerita kan apa beza Gunung Lipat Muda dengan Gunung Lipat Tua. Okey. Banjaran tinggi berpunca dari banjaran Himalaya. Tadi tanah besar Asia tadi berpunca daripada banjaran Himalaya. Banjaran Himalaya ni ada gunung tertinggi di dunia. Apakah gunung tersebut? Pernah dengar tak gunung tertinggi di dunia? Semestinya Gunung Everest. Okey, dia berpunca dari banjaran Himalaya ni, dia terus pergi menjalar ke utara dan menganjur ke Asia Tenggara. Okey, bermula di banjaran Arakanyoma yang terletak di negara Myanmar. Kan kita belajar tadi kan, kalau peta tadi kita mulakan dengan nombor yang pertama. Nombor pertama adalah Myanmar. So Myanmar hampir dengan negara yang berhampiran dengan banjaran banjaran Himalaya. Okey. Yang seterusnya adalah banjaran-banjaran lain. Dia ada banjaran dia. Okey, contoh banjaran Annam di Vietnam. Banjaran Bilauk Taung, kena sebut betul-betul takut tersalah sebut nanti. Okey, banjaran Bilauk Taung di Thailand dan banjaran Crocker di Malaysia. Banjaran Crocker ni sudah semestinya gunung tertinggi di Malaysia. Gunung apa? Kinabalu. Kinabalu. Okay. Lama tak pergi Kinabalu ni. Bukan lama tak pergi. Tak pernah pergi lagi. Okey, ke Gunung Kinabalu. Okey, saya nak cerita tentang Gunung Lipat Tua dengan Gunung Lipat Muda dah. Apa beza dia? Gunung Lipat Muda ni kebanyakannya ada wujud gunung berapi. Gunung Lipat Tua dah tak ada. Kebanyakan gunung berapi ataupun dah tak aktif. Okey. Tetapi ada juga Gunung Lipat Muda yang tidak ada gunung berapi. Sebagai contoh, Banjaran Crocker dia gunung lipat muda. Betul. Tetapi tak ada gunung berapi. Pernah tak dulu berlaku gegaran gempa di Gunung Kinabalu? Kalau pernah dengar beberapa tahun dahulu, ada gegaran gempa berlaku di Gunung Kinabalu, menyebabkan ada sedikit rabung ataupun puncak Gunung Kinabalu tu dia macam pecah. Ataupun rekah. Kerana ia adalah banjaran gunung lipat muda. Itu kena fahamlah. So ilmu yang kita tahu ni Gunung Lipat Muda, Gunung Lipat Tua adalah ilmu tentang alam di mana kita boleh sesuaikan diri kita dengan keadaan alam. So kita tak adalah orang kata
bergelabah, Betul. mudah panik dan sebagainya. Dan di Malaysia sebenarnya kita patut bersyukur kerana Malaysia adalah antara salah satu negara di Asia Tenggara yang terlindung daripada bencana alam. Yes. Daripada gempa, daripada bencana apa kita gunung panggil berapi. tu? Gunung berapi dan sebagainya. Berbeza ya dengan negara-negara lain, antaranya Indonesia dan juga Filipina yang terdedah ya cikgu. Terdedah dengan tetapi gempa bumi, gunung berapi sebenarnya kita pandang dari sudut positif. Sebagai contoh, kalau letusan gunung berapi dia memuntahkan lahar, dia dipanggil lava. Lava tu sebenarnya bila dia dah membeku, dia dah sejuk, dia menghasilkan tanah yang subur untuk pertanian. Betul. Dan ada juga abu ataupun tanah gunung berapi ni dikatakan bermanfaat untuk rawatan tradisional. Untuk bersihkan kulit dan sebagainya. Itu yang kita ambil di sudut positif. Bila kita sentiasa positif, kita akan sentiasa dapat manfaat. Kita sentiasa dapat apa yang kita boleh gunakan untuk kehidupan kita. Macam tu. Okey. Pernah pergi tak mana-mana banjaran-banjaran gunung ni? Nak tanya juga, Yuyu kan biasa melancong ke luar negara. Pernah pergi tak? Banjaran yang Yuyu pernah pergi bukan di Asia Tenggara. Yuyu pernah pergi banjaran Alps. Di gunung yang kita panggil Mont Blanc. Kat situ cikgu di Switzerland lah. Tapi di sini sejujurnya di Asia Tenggara saya belum lagi pergi. Termasuk di kaki Gunung Kinabalu pun belum lagi cikgu. Tak pernah sampai lagi? Tak pernah lagi. Kinabalu pernah. Gunung Kinabalu belum lagi cikgu. Belum pernah pergi. Mungkin pernah pergi. Bolehlah kita rancang pengalaman tu kita rancang, mungkin kita boleh rancang nanti untuk pergi sama-sama. Adik-adik rumah pun boleh susun. Atau jadual mungkin adik-adik pun boleh pergi nanti. Beza antara Gunung Alps di Switzerland dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuklah negara kita, adalah puncak salji. Betul. Di Switzerland dia ada puncak bersalji kerana cuaca dan iklim dia. Betul, cikgu. Bukan kerana ketinggian dia. Betul. Malaysia pun ada ketinggian, contoh Gunung Kinabalu, ketinggian dia tinggi 4,000 meter. Tapi tidak ada salji kerana cuaca kita tidak mengizinkan wujudnya salji sebab kita panas dan lembap sepanjang tahun. Itu adalah tentang cerita tanah tinggi di Asia Tenggara. Ada soalan ke nak tanya? Sebab kalau tak tanya dia murid-murid di rumah nanti tak dengar. Dia ada soalan nak tanya ataupun mungkin ada ya. Cikgu, memandangkan Yuyu tidak pernah menerokai lagi banjaran-banjaran di dalam negara sendiri. Yuyu nak tanya, banjaran Crocker ni terletak di mana cikgu? Banjaran Crocker ni di Sabah. Di Sabah. Di Sabah. Gunung Kinabalu kan di Sabah. Maksudnya Gunung Kinabalu itu terletak di jajaran banjaran itu lah cikgu ya? Jajaran. Gunung Kinabalu ni adalah puncak tertinggi pada banjaran Crocker. Dan adakah ada gunung-gunung lain di banjaran itu cikgu? Dia ada, mungkin ada anak-anak gunung lah. Tapi yang popular adalah banjaran Kinabalu. Begitu juga kalau di Semenanjung Malaysia kita ada banjaran Titiwangsa. Di banjaran Titiwangsa tu dia ada puncak-puncak yang menarik. Saya bagi contoh Cameron Highland. Betul. Genting Highland. Bukit Fraser. Itu adalah di jajaran yang sama. Titiwangsa. Dan dia merangkumi dan meliputi beberapa buah negeri sebenarnya cikgu kan? Merangkumi dan meliputi beberapa buah negeri kerana dia panjang. Macam you sebut tadi, jajaran ni dia panjang. Tapi macam Crocker ni jajaran dia. Kalau banjaran Annam di Vietnam, jajaran Annam dia. Contoh gambar di sebelah itu adalah banjaran Annam di Vietnam. Menarik. Menarik. Sangat cantik. Itu adalah tanah tinggi. Saya tak nak sebutlah. Banyak lagi ni tanah tinggi yang lain yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara. Dan mempunyai kepentingan dan potensi serta keindahan menarik dia tak menarik, semua dia ada yang tersendiri. Betul. Kita teruskan dengan tanah pamah. Tadi tentang tanah tinggi, sekarang tanah pamah. Apa beza tanah pamah dengan tanah tinggi? Cikgu tanya saya ke? Tahu tak? Tanah rata lah cikgu kan? Tanah rata, tanah pamah, tanah rata. Senang. Jawapan yang paling senang, tanah pamah adalah tanah rata. Kalau tanah tinggi, tanah tak rata. Kalau tanah tak rata, tanah tinggi. Tinggi berbukit lah. Tanah tinggi. Kalau rata je, kita pergi pun tak payah nak lompat-lompat. Itu tanah pamah. Terdapat di delta dan lembah sungai yang subur untuk pertanian. Tanah pamah ni semestinya tanah yang subur untuk pertanian. Terutama tanaman padi. Kebanyakan berpenduduk padat kerana terdapat pembinaan pertempatan dan kegiatan pertanian. Kenapa orang suka bina pertempatan? Sebab tanah yang rata.
Senang nak buat rumah, senang nak bercucuk tanam, tanah yang subur. Okey. Yang seterusnya adalah antara delta Sungai Mekong, Vietnam. Delta Sungai Irrawaddy, Myanmar. Lembah Menam Chao Phraya, Thailand. Saya nak tanyalah. Okay. Kenapa yang lain tu Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy. Tapi Chao Phraya ni dia tak ada sungai pula. Dia tulis Menam Chao Phraya. Agak-agak adik-adik rumah boleh tahu tak? Okey, mungkin ada yang menjawab. Okey, saya dengar. Okey, you ada pendapat tak? Kenapa tak ada sungai? Rasanya dalam perkataan Thailand tu sendiri membawa maksud sungai, cikgu. Okey, maksudnya Menam ini dalam bahasa Thailand sungai. So kalau adik-adik di rumah, kalau orang tanya, sungai apa? Sungai Menam Chao Phraya. Salah. Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya tu betul ataupun sebut Menam Chao Phraya. Dalam bahasa Thailand, bahasa Thai, Menam tu adalah sungai. Kita sambil-sambil belajar geografi, kita boleh meneroka bahasa betul, sebenarnya. Betul, okay. Seronok kelas Cikgu Fitri ni. Seronok nak pula belajar dengan Cikgu Fitri. Okey, saya teruskan. Pinggir laut di Asia Tenggara. Tu di Krabi ke tu? Nanti kita tengok kan. Laut yang mengelilingi Asia Tenggara adalah seperti Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Jawa, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Selat Luzon dan Selat Melaka. Untuk info murid-murid di rumah, Selat Melaka adalah selat terpanjang di dunia. Pinggir laut di Asia Tenggara cetek dan dikenali sebagai pentas benua. Maksudnya cetek ni kita boleh buat aktiviti yang yang snorkeling. Sebab apa? Sebab matahari ni sampai ke dasar laut menyebabkan tumbuhnya sejenis tumbuhan laut dipanggil plankton ataupun rumpai laut. Rumpai laut menarik banyak ikan-ikan untuk pergi kat situ. Lepas tu kita suka snorkeling tu, kita tengok keindahan. Kalau tak sampai matahari ke dasar laut, kita pun takut. Gelap kan? Gelap. Okey. Tadi bagi ini gambar, tanya ini kat mana? Laut. Kat Krabi. Krabi kan? Krabi, Thailand. Ya, saya suka ke sana. Memang suka cantik. Saya tak pernah pergi lagi. Airnya crystal clear, kita kata kalau memang dalam ini bahasa ada kata dengan pentas benua tadi. Cetek. Air yang nampak biru je. Sejuk mata memandang. Betul. Yang seterusnya, gunung berapi di Asia Tenggara. Gunung berapi di Asia Tenggara. Kebanyakan gunung berapi terdapat di Indonesia dengan Filipina. You pun dah sebut tadi. Ada Indonesia dengan Filipina yang terdapatnya gunung berapi. Ini contoh gambar di sebelah adalah gunung berapi dah meletus, dia meninggalkan kawah dan kawah itu mendatangkan pemandangan yang menarik. Cantik. Cantik. Berapa gunung berapi yang masih aktif di Indonesia seperti Gunung Merapi, Gunung Kerinci dan Gunung Krakatau. Di Filipina pula gunung berapi yang masih aktif ialah Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo. Sebelah tu adalah Pinatubo. Di Filipina. Menarik. Tak pernah sampai lagi. Bukanlah maksudnya air itu berwarna biru. Manalah kita ambil air itu tak berwarna biru. Tapi dia ada pembalikan cahaya menyebabkan dia nampak macam kebiru-biruan. Memang menarik lah. Waktu saya kata bila kita ambil sesuatu yang positif, kita akan nampak manfaat dia. Bukanlah kata gunung berapi nanti kehilangan nyawa. Tak. Itu sebenarnya dia mendatangkan banyak juga faedah kepada manusia. Kita nak uji diri dah. Ni ada 4 tadi: tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, gunung berapi. Kita nak tengok, kita nak padan-padankan. Yang manakah yang tepat? Ada rumah boleh teka-teka, boleh cuba teka-teka manakah padanan yang sesuai. Kita pergi yang pertama, tanah tinggi di Asia Tenggara. Mana yang sesuai, yang berkenan ataupun yang sepadan? Mohon fokus kepada slide yang ditunjukkan oleh Cikgu Fitri. Kata kuncinya, kalau Cikgu Fitri kata tanah tinggi, mestilah banjaran. Adik-adik kena cuba uji dia. Apa yang padanan yang sesuai? Kita sesuai padankan. Banjaran 6 ke Cikgu? Banjaran 6? Bukan yang nombor 3 tu. Banjaran Arakan Yoma. Itu jawapan dia? Betul. Tanah pamah. Tanah pamah, kat mana padanan yang sesuai? Adik-adik cuba teka-teka. Cuba dulu. Kak Yu cuma boleh bagi paduan sambil-sambil Kak Yu kakak pula dah. Yu pula. Tak apa kan panggil kakak. Adik-adik semua, murid-murid semua, cuba. Murid-murid semua. Cuba apa jawapan yang sesuai? Boleh teka tak?
Boleh ke tidak? Kita kena dapatkan jawapan. Cikgu Fitri, kita tunjukkan jawapannya. Apakah jawapan dia? 3, Delta. 2, 1. Delta. Tanah Pamah, delta. Tanah Pamah lah, rata. Pinggir laut tadi sebut pantai. Mana jawapan yang sesuai? Yuyu lah teka. Tekalah. Pantai Phuket. Pantai Phuket. Pantai Phuket di Thailand mempunyai pantai cantik dan air yang jernih. Dan semestinya yang ni tak payah teka. Gunung berapi di Asia Tenggara, semestinya jawapan dia adalah Gunung Pinatubo. Menjadi penamaan yang menarik. Ada di rumah yang cuba menjawab, saya bagi 1, 2, 3, 4 darab 5, 20 star untuk murid-murid di rumah. Sama dengan Yuju kat studio pun dapat 20 star juga. Terima kasih cikgu. Itu dia murid-murid. Jadi apabila kita mempunyai kelas sebegini yang sangat interaktif bersama Cikgu Fitri, kita amat menghargai murid-murid yang berada di rumah dan juga kakak abang kepada murid-murid ini yang sedia membantu untuk uji diri. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sedar tak sedar dah hampir sejam kita berada dalam kelas bersama Cikgu Fitri bagi mata pelajaran Geografi tingkatan 1 Asia Tenggara. Nampak tak betapa seronoknya kelas Cikgu Fitri ini sampai kita leka. Bukanlah leka dengan cara yang tak baik, tetapi leka dengan ilmu dan pengetahuan. Kak Yuyu sendiri banyak belajar tadi. Negara-negara Asia Tenggara mempunyai 11 buah negara secara keseluruhannya dan Cikgu Fitri dah tunjukkan tanah tinggi, dah tunjukkan tanah rata atau tanah pamah, sungai, tasik dan sebagainya. Banyak sangat yang murid-murid belajar pada hari ini. Kak Yuyu harap semua sematkan di hati dan sematkan di minda. Jadi cikgu, saya nak tanyalah rumusan sikit dari cikgu. Silakan. Rumusan. Bila tanya serta rumusan, dia lebih kepada apa yang kita dapat hari ini. Selama sejam yang kita tengok tadi, kita belajar tadi, apa yang kita dapat? Sebelum saya ceritalah kan. Sebelum saya cerita, saya dengar dulu apa yang Yuju dapat. Mungkin ada adik sama dengan Yuju. Apa yang adik-adik di rumah dapat daripada yang telah saya tunjukkan sebentar tadi. Dan Yuyu boleh cerita sikit apa yang dapat yang Yuyu belajar tadi sebentar tadi. Pada awalnya Yuyu belajar di mana kedudukan Asia Tenggara itu sendiri, iaitu di tenggara benua Asia. Itu pertama yang Yuyu belajar. Yang kedua, Yuyu belajar tentang mengenali negara-negara di Asia Tenggara. Seterusnya Yuyu belajar, cikgu telah power Yuyu terbang untuk belajar tentang banjaran. Bentuk di mana bentuk muka bumi, di mana terletaknya Gunung Kinabalu, di mana terletaknya Gunung Himalaya, banjaran Himalaya dan sebagainya. Selepas itu kita belajar, ingat tak? Menom Chao Phraya adalah bermaksud Sungai Chao Phraya. Kita belajar tentang sungai, tasik dan sebagainya. Dan akhir sekali tadi, cikgu bawa kita ke gunung berapi seketika dan meminta kita agar bersikap positif. Apabila gunung berapi itu meletus dan tidak lagi aktif, sebenarnya ada keindahan semula jadi yang dapat kita nikmati. Betul tak cikgu? Betul. Dengan macam-macam ada ulasan macam baca berita pula. Okey, so apa yang Yuyu terangkan tadi adalah betul berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari. So rumusan daripada saya, hari ini kita belajar tentang mengenali Asia Tenggara dari segi kedudukannya, dari segi negara-negara yang wujud ataupun yang ada di Asia Tenggara, dan kita belajar juga tentang bentuk muka bumi Asia Tenggara. So ketiga-tiga perkara yang kita belajar tadi, boleh bukan sahaja untuk peperiksaan, tetapi untuk manfaat kita, kehidupan kita pada hari ini dan pada masa-masa akan datang. So murid-murid boleh dapatkan bahan latihan, dapatkan bahan rujukan dari web portal
My Sumberku. My Sumberku. Dah terjam otak biasalah. Dah berumur sikit kan. Dah tak berapa nak ingat dah. Okey, berkaitan dengan Sumberku. Banyak sumber dekat situ. Okey, jadi murid-murid boleh dapatkan di My Sumberku. Okey. Iaitu di http //sumberku.mou. Nampak tu di bawah tu? Okey. Dan cikgu, sebelum kita mengakhiri episod pembelajaran kita pada hari ini, sedikit cikgu, pentaksiran pembelajaran pada hari ini. Pentaksiran pembelajaran saya bagikan markah murid-murid saya dan bagi murid-murid di rumah dulu. Baik, Kita nampak ada murid-murid di rumah tu bersemangat. Saya bagi 100 bintang. Ribu-ribu bintang untuk murid-murid di rumah. Dan semestinya untuk you kita bagi sama juga 100 bintang untuk you. Terima kasih cikgu. Kerana menunjukkan prestasi yang sangat memberangsangkan. Tanpa tunjuk ajar Cikgu Fitri, tak mungkin murid-murid dan Kak Yuyu dapat 100 bintang. Kita harus berterima kasih kepada Cikgu Fitri kerana sudi berkunjung ke studio Didik TV di Sri Pentas Bandar Utama. Dan kita juga berterima kasih kepada murid-murid yang setia menonton kita selama siaran 1 jam. Jadi, jangan lupa sentiasa menyokong Didik TV KPM. Inilah wadah ilmu dan perjuangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya Nurul Huda. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.